bersama saya, Wong Chun Wai, merungkai topik hangat semasa. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video menarik. Anggapan atau persepsi komuniti antarabangsa ialah Malaysia adalah sebuah negara yang korup. Apakah pandangan generasi muda terhadap imej kita dan apa yang harus dibuat? Ataupun golongan belia juga sebahagian daripada masalah rasuah. Tetamu malam ini ialah Ketua Sekretariat Rasuah Buster iaitu Cik Nur Hayati Nordin dan pengasas bersama Undi 18 Tharma Pillai. Salam bahagia Malaysia. Apa khabar Nur Hayati Nordin dan Tharma Pillai? Hello, hi. Hi, we're good. Okey, diskusi malam ini pasti hangat, pasti menarik kerana kita akan berbincangkan peranan anak-anak muda dalam usaha memerangi rasuah dan juga penglibatan mereka dalam amalan rasuah. So ada angka-angka yang saya ingin berkongsi daripada statistik SPRM. Statistik SPRM menunjukkan 46.3% daripada 4,000 lebih individu yang ditahan daripada tahun 2014 hingga 2019 lah adalah penjawat awam. Generasi muda berusia di bawah 40 tahun pula merangkumi 53.4%. Itu dah separuh dah. Okay. So kenapakah bila kita menyebut perasaan untuk berharapkan golongan muda untuk memerangi rasuah, to show example, to lead by example, tapi statistik from 2014 hingga 2019 pula menunjukkan orang yang kita harapkan, orang-orang muda, suara muda adalah mereka yang terlibat dalam rasuah pula. Apa pandangan Yati dan Tharma? Okey, start dengan Yati ni. Dulu ya. Okey. Terima kasih Datuk dan juga rakan saya Adinda Tharma Pillai. Okey, sangat gembira dapat bersama bagi merespon kepada data ataupun kenyataan yang dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi. Apa yang saya boleh katakan sebenarnya itu adalah satu perkara yang kita perlu lihat secara konstruktif dan juga kena mengambil approach analitik sikit di situ. Bila dilihat lebih daripada 50% daripada data melibatkan anak muda, kita tengok kepada individual anak muda saja, Datuk. Tapi boleh jadi anak muda ni mereka tertangkap pada nilaian yang bawah RM100, RM500 atau RM1,000. Tetapi dia in the data, mereka ada dalam data. Menyebabkan walaupun dia ambil RM5, RM100, RM1,000, RM20,000, tetapi dia part of the data yang accumulate menjadikan 50 lebih peratus. Jadi bukan itu tidak penting untuk kita kata kecil atau besar, ianya adalah tetap rasuah dan melibatkan orang muda. Tetapi pandangan kita sebagai seorang yang matang seharusnya kena melihat lebih daripada itu. Adakah amount jumlah orang atau peratusan itu yang kita kena lihat, ataupun kita tengok balik apa kes-kes yang melibatkan mereka terlibat dengan rasuah. Adakah diorang ambil ni di IPTA contohnya atau IPTS, di IPT lah, atas kekangan hidup. Ataupun atas dasar-dasar memang nakkan perkara baru, nak handphone baru semua, jadi dia tak kisah. Dan bentuk rasuah yang telah berevolusi juga. Jadi ini adalah antara perkara yang penting. Tapi tidak dinafikan bahawa memang kita bimbang kerana rasuah tu macam dah well introduced kepada aset negara. Anak muda Negeri Sertama adalah aset negara. Jadi kita perlu rasa concern dengan tindakan, mengambil juga hikmah bagaimana cara kita handle dan be fair kepada anak muda. Jangan data itu kita kumpulkan dan dapat dan kita kata orang muda ini adalah orang paling banyak rasuah. Oh, down juga kalau kita orang muda, nasib baik tak berapa muda. Tapi kita tengok, kita akan rasa macam this is not the kind of motivation, tapi tell them. Sementara perkara ni kita boleh perbaiki, what need to be done. Apa yang perlu kita lakukan. So berkemungkinan besar golongan ini adalah di dalam golongan ikan bilis lah. Sebab salah, amalan yang salah,
tapi kemungkinan besar mereka dikategorikan sebagai golongan ikan bilis lah. Ya. Tapi pasal dia muda jadi dia masuk kategori bawah range umur berkenaan. Tarma? Okey, terima kasih. Bagi saya setuju dengan Kak Yat. Saya rasa antara isu dengan sistem penangkapan atau sistem kekuasaan kita adalah kita senang nak menangkap ikan bilis. Tapi bila datang dengan gergasi kita atau ikan paus yang makan rasuah secara besar-besaran, kita dapat nampak dia keluar masuk mahkamah tanpa hal, dia tak masuk penjara, untuk kes mereka ambil bertahun-tahun, kan ada yang sebab technicality mereka terlepas kan kerana di peringkat atasan sukar untuk menangkap. Padahal di peringkat bawahan mereka tidak ada akses kepada peguam yang bagus. Mereka tidak ada akses kepada sistem yang dapat membantu mereka, dan mereka pun seperti ikan bilis lah kan, senang untuk kantoi kan. Maka bagi saya yang saya nak utamakan adalah perbincangan pertama sekali memang kita kena akui mungkin ada isu dari segi pembudayaan rasuah dalam kalangan masyarakat Malaysia, bukan saja dalam kalangan anak muda tapi juga pejabat awam dan juga masyarakat Malaysia, tak kisah umur lah kan, kerana kalau kita tengok apa yang ramailah ahli falsafah akademik dah mengatakan bahawa rasuah ini bukan saja menjadi satu perkara yang kecil tapi sedang menjadi endemik atau menjadi suatu perkara yang meluas, tidak kisah anda usia apa, kaum apa, agama apa, anda penjawat awam, anda adalah orang yang kerja dalam sektor swasta, itu pun ada isu rasuah kan. Maka pembudayaan rasuah tu memang ada kan. Itu satu perkara yang kita perlu tangani bersama. Tapi saya juga kena tekankan sebab Datuk juga ada mengatakan statistik bahawa ramai atau majoriti yang ditangkap untuk rasuah ni adalah penjawat awam. Pertama, kedua adalah anak muda, dan saya rasa ini isu ikan bilis ke tak, tapi ini adalah isu struktur dan juga undang-undang yang diaplikasi dalam sistem kerajaan itu sendiri kan. Adakah wujudnya sistem di mana atau mekanisme di mana senang untuk rasuah dilakukan, atau kalau saya baru masuk sebagai anak muda, saya mendapat gaji yang kecil, saya melihat okey kawan saya dia memandu kereta Ferrari, kawan saya ada Honda baru, kawan saya ada kereta mahal dan sebagainya, rumah mahal, kerana mereka juga makan rasuah. Dan apa yang LHDN, apa yang SPRM lakukan secara proaktif, bukannya bila ada kes dia ambil beberapa ikan bilis lepas tu dia cakap okey dah settlekan kes. Maka saya rasa dua perkara kita perlu lihat. Satu adalah pembudayaan rasuah, kedua adalah penguatkuasaan dan juga undang-undang berkaitan rasuah, dan cara untuk kita mengekang isu ini dari terus berlaku tidak kisah umur berapa. Untuk khidmat Tarma dan Yati, apa pandangan? Sebab gejala rasuah ni bukan perkara yang baru. Kalau dikira pada tahun 50-an, 60-an, 70-an pun sudah ada. Mungkin perkara yang kecil. Masa itu kita cakap makan duit. Kalau Tarma berlanggar dengan traffic rules ke, dihentikan oleh polis, okey, perkara itu. Tapi kenapa di masa sekarang sudah menjadi pandemik dan jadi endemik, sehingga begitu besar isu rasuah sebegitu besar? Kenapa sekarang menjadi isu yang begitu amat dikutari oleh rakyat Malaysia? Okay. Merujuk kepada apa yang Datuk nyatakan tadi, sebenarnya ketika Rasuah Busters melancarkan gerakan masanya, inisiatif oleh Datuk Husamuddin pada Januari tahun lalu, kita sendiri dapat lihat bahawa sebenarnya masyarakat, tak kira di mana peringkat ekosistem Datuk ya, tak tahu dan tak faham pun apa itu rasuah. Definisi rasuah itu tak clear. Boleh jadi kepada tahap di mana kalau anak-anak kita di pelbagai peringkat tadika ke atau peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah, kita tak dapat lagi nak membezakan apa tu rasuah, apa tu upah, apa tu hadiah. Jadi melihat kepada this problem statement yang kita hadapi, itulah gerakan Rasuah Busters. Kita cuba mengakar umbi untuk membawa kembali kefahaman bahawa salah guna kuasa adalah rasuah, nepotism adalah rasuah, favoritism adalah rasuah. Jadi dia menjadi budaya sehingga kan dia sangat endemik, dia normal kepada semua, sedangkan perkara tersebut adalah salah dan tidak boleh diteruskan kerana ia boleh melumpuhkan tamadun dan negara. Tapi kerana perkara tersebut
tak dapat dilihat legal halal atau haramnya. Bila dah jadi biasa, jadi semua orang repeat the same thing. Sehinggalah berlaku sesuatu tragedi, baru orang akan buka mata. Macam kita tengok sekarang berlaku banjir contohnya. Ya. Kita mempunyai tendensi, ini manusia biasa, mempunyai tendensi untuk fokus isu yang itu saja. Kita tak tengok what cause. Apakah dunia rule of cause and effect tu kita dah lupa. Kita handle perkara tersebut tapi kita tak betulkan di hulu. Jadi kita tak selesai, tidak mengambil pendekatan secara holistik, menyebabkan kita telah pun membudayakan sesuatu yang salah. Jadi this becomes a vicious cycle. Dan ini yang kita cuba buat apabila kita mengajak rakan-rakan yang walaupun mereka ada latar belakang, contoh macam Undi 18, mereka ada perjuangan yang tersendiri. Bahagian pendidikan, NGO, agama, NGO yang terlibat dengan bisnes dan sebagainya, konteks bisnes, memberi pemerkasaan, perniagaan dan sebagainya, kita ajak sekalipun you all have these 40 and portfolios, tetapi agenda rasuah perlu masuk. Agenda integriti perlu dijadikan sesuatu supaya orang mula sedar, jangan terlalu gairah mencari rezeki, mempertingkatkan ekonomi, sehingga kan kerana mengejar pembangunan ekonomi dan negara dan bangunan pencakar langit ni boleh jadi penyebab kita telah mengabaikan perbuatan rasuah di dalam parlimen sebelum ni. Perbuatan rasuah di kalangan ahli politik, asalkan kita boleh buat KLCC. Contoh, saya bagi contoh. Kan? Jadi siapa yang makan cili terasa pedas, saya tak boleh larang. Jadi cuma kita perlu melihat bagaimana untuk bergerak ke depan agar pandemik yang kita sudah sedari ini kita boleh kekang dan boleh kita cari vaksin untuk kita halang dan lakukan penjarakan sosial dengan SOP yang disarankan oleh agama dan rukun negara. Salma. Saya setuju pertama sekali saya setuju dengan Kak Yat bahawa antara isu kita adalah isu pemahaman. Kerana kita masih tersekat dalam pemahaman zaman 60-an, 70-an tentang apa itu rasuah kan. Kalau kita tanya kan, kita selalu fikir okey, kalau saya bagi duit RM20, RM50 untuk lepas saman, itu adalah rasuah. Kan, tapi kompleksiti rasuah kita tidak faham, dan saya rasa saya memang setujulah bahawa bila ramai anak muda juga atau individu bila dia masuk dalam sistem kerajaan, bila mereka menjadi ahli politik, bila mereka menjadi ahli perniagaan, mereka tidak tahu konsep apa itu rasuah yang sebenar. Dan saya rasa kita perlu kita perlu mengambil langkah yang susahlah kan. Kita janganlah hanya cakap bahawa perkara ini adalah senang maka kita ajar kan. Senang untuk kita cakap, bagi contoh polis makan suap, so kita masih kekal dengan contoh yang tersebut, tapi kita tidak bawa contoh-contoh yang lebih kompleks. Dan saya rasa ini adalah perkara yang sama untuk pendidikan pengundi juga kan. Bila kita masih tersekat dengan pendidikan pengundi di mana saya tunjuk okey, anda letak ballot macam ini, maka dah selesai, anda dah tahu demokrasi kan. Itu adalah cara senang, tapi realiti dia adalah untuk kita faham tentang demokrasi itu jauh lagi kompleks. Kena faham rukun negara, kena faham perlembagaan, kena faham undang-undang, kena faham apa falsafah dan sebagainya. Maka kita selalu suka ambil langkah yang senang lah kan dekat Malaysia ni kan. Perkara yang kompleks kita ambil satu contoh yang paling mudah, kita gunakan sebagai contoh dan kita cakap okey, settle, kita dah selesai tugas kita nak mengajar anak muda, mengajar masyarakat. Tapi kita dapat nampak kesannya apabila kita mengambil langkah mudah, apabila anak-anak kecil ini menjadi dewasa, mereka pun tidak ada pemahaman yang kukuh tentang apa itu rasuah dan apa itu isu-isu sistemik yang mereka sendiri lakukan. Itu pertama. Kedua adalah saya ingin tekankan bahawa antara sebab rasuah semakin menjadi-jadi bagi saya adalah kita perlu melihat bagaimana apa konteks penguasaan kerajaan yang ada sekarang. Dan saya rasa ini adalah isu dia kan. Kalau di banyak negara lain, kurangnya sistem rasuah adalah kerana mungkin kita boleh cakap kerajaan itu sendiri adalah tidak begitu kuat atau tidak begitu berkuasa. Tapi kita dapat nampak bahawa di negara Malaysia kita termakan sebagai political economy kan, atau ekonomi yang dikuasai oleh kerajaan atau dikuasai oleh parti politik. Ini termasuk GLC ya. Ini mengambil satu pegangan besar. Ada ekonomis, contohnya Terence Gomez menganggarkan sehingga 60%
ekonomi negara, ekonomi real yang dikuasai oleh negara, dikuasai oleh entiti-entiti ini, sama ada kerajaan atau GLC ataupun politika ekonomi secara keseluruhannya. Dan saya rasa ini adalah isu kan, kerana politika ekonomi secara asasnya adalah ekonomi yang berkisar tentang bukanlah berkisarkan meritokrasi. Ini bukanlah berkisar tentang keadilan atau untuk memastikan bahawa adanya outcome yang terbaik untuk ekonomi. Tidak. Politika ekonomi secara asasnya adalah untuk memberikan benefit atau keuntungan kepada individu-individu yang dalam politika ekonomi tersebut. Ini adalah realitinya kan. Maka bagi saya antara isu yang kita dapat nampak sejak zaman 80-an, 90-an dan sampai sekarang adalah beberapa Perdana Menteri dari zaman tersebut memilih untuk mewujudkan lebih banyak sentralisasi kuasa, lebih banyak penguasaan dan secara berpusat. Dan saya rasa ini adalah antara sebabnya mengapa negara Malaysia semakin parah. Kerana kalau saya adalah bisnes, saya tahu kalau saya nak dapatkan kontrak, saya terpaksa melakukan membuat rasuah atau membayar seseorang untuk mendapatkan sesuatu kontrak atau mendapatkan sesuatu projek contohnya kan. Itu adalah satu contoh. Tapi kalau di negara lain, kalau kita ada sistem yang lebih vibrant, yang lebih berbeza, dan penguasaan dana dan juga ekonomi itu kurang berpusat, ada pada peringkat kerajaan negeri, ada pada peringkat kerajaan tempatan. Pertama kita akan dapat nampak secara lebih jelas dan akan ada lebih local enforcement, atau kita sebagai rakyat tempatan boleh melihat dan melihat okey, apakah perbelanjaan tempatan, apakah isu yang dibawa, maka kita boleh jadikan sistem itu lebih telus. Pertama. Kedua adalah saya rasa akan ada sistem di mana kalau saya sebagai ahli perniagaan atau saya ingin mendapatkan kontrak, saya tidak perlu atau tidak terpaksa menggunakan sistem yang sedia ada. Dan saya rasa itulah yang kita perlu tekankan untuk mengurangkan birokrasi, mengurangkan red tape, mengurangkan sentralisasi kuasa di negara Malaysia. Itu antara langkah yang kita perlu ambil kalau kita ingin mengurangkan isu rasuah yang wujud. Okey, saya bersetuju. Susulan daripada itu, ramai yang mengatakan satu vaksin yang efektif untuk mengurangkan pandemik atau endemik rasuah ialah accountability. Nampaknya accountability rasa berkurang di Malaysia. Dan rakyat Malaysia agak juga bertoleransi, fatalistik juga. Ramai yang mengatakan apa yang kita boleh buat untuk berlawan dengan rasuah, what can we do, sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi tauladan dan sudah menjadi entrenched dalam budaya kita. Kenapa accountability begitu rendah di Malaysia, Yati? Begini, saya rujuk juga pada apa yang Tama kongsikan tadi. Sebenarnya cabaran kita, pucuk pimpinan kita ada dalam beberapa orang sahaja as compared to nilai sebenar rakyat Malaysia. Jadi kenapa perkara tersebut pertamanya menjadi sesuatu yang seperti begitu sukar sekali untuk dikekang atau dihapuskan. Indonesia jauh lebih besar daripada kita, tetapi mereka boleh melakukan sesuatu. Jadi kita kena lihat adakah sistem komunikasi kita dengan rakyat itu betul. Challenge yang kita ada, cabaran adalah menyampaikan maklumat contoh tentang political economy, tentang pendanaan politik, tentang recall election dalam bahasa yang difahami dan dapat disokong oleh rakyat. Kerana apabila mereka didepankan dengan para contoh ahli politik ataupun menjelang election, RM300, RM500 berada di depan mereka, macam mana dia nak justify dengan nanti saya subject kepada recall election, nanti diorang akan buat akta pendanaan politik. They don't have that in mind. Mereka tak ada dalam fikiran, dia bukan nak tahu perkara-perkara yang macam tu. Jadi amat penting tentang pembinaan accountability, balik pada soalan Datuk tadi, adalah untuk pihak pucuk pimpinan kita ini sebenarnya berada di kalangan mereka yang bukan berjiwa rakyat untuk memenuhi semua kehendak rakyat semata-mata, tetapi mempunyai nilai integriti dan compassion sebenar-benarnya kepada rakyat dan untuk negara, agar mereka rasa accountable tu bukan kepada diri tetapi of course subject kepada Tuhan juga. Dan hasil yang nak dilihat tu bukannya sebagai seorang populis ataupun yang nakkan populariti atau kemenangan, tetapi lebih kepada accountability dia answerable kepada siapa. At least if dia answerable to the rakyat, not only for that particular rakyat dekat kawasan dia, tetapi adalah rakyat kepada seluruh negara.
Dan kenapa isu-isu sekarang ni kita bercakap tentang isu SPRM dan sebagainya, sebab kesannya adalah kepada rakyat yang nak hantar report tetapi kepada badan yang dilihat tidak integritinya diragui. Itu yang rakyat jadi bising, yang jadi melompat dan sebagainya. Sedangkan kita di belakang tabir, saya yakin bahawa okey, minggu depan Parlimen akan bersidang, kita ada Parlimen Select Committee dan sebagainya. Tapi kita bercakap dengan orang-orang kampung, dia orang tak faham semua ini. Okey. Accountability yang kita bercakap tu sebenarnya, satu, tidak ditonjolkan, dan kedua, kita tidak dapat keluarkan pun daripada rakyat. Sebab ini challenge Datuk Mr. Tama, because demokrasi rakyat yang memilih tapi rakyat tak faham pun apa kita cuba cakap ataupun kita buat. Ini challenge. Tapi macam mana dalam dunia TikTok, dalam dunia moden kan, perkara ini untuk kita sedarkan bahawa okey, bukan you sekadar sediakan beg bencana, tetapi elak bencana itu jauh lebih penting. Bencana tu dielak kalau you pilih orang yang betul. Macam Mr. Tama ke esok jadi pemimpin kita, dia macam tu. Siapa? Bukannya you settle benda tu dalam bentuk piecemeal, but wholesome. Itu sebenarnya yang kita kena lihat, kaji dan check. Then we can upgrade accountability daripada semua sudut. Saya bagi contoh juga, kita nak selesaikan isu perkara-perkara yang berlaku dalam negara pada hari ini, tapi kita nak badan yang bebas. Badan bebas tu ataupun rombakan yang kita nak buat seperti yang dicadangkan oleh ramai orang, kalau yang dirombak itu adalah masih orang yang kurang accountability dan juga credibility dan juga integrity, kerana kita tak solve apa-apa problem. Kita nak tukar vicious cycle kepada virtuous cycle ini memerlukan resilience yang cukup tinggi untuk kita boleh accountable dengan tindakan apa yang kita perlu lakukan di masa hadapan. Yat, apa yang dikongsikan oleh Yat amat membimbangkan, kerana Yat mengatakan di kawasan-kawasan di antara penduduk-penduduk di luar bandar, mereka kurang faham dengan isu rasuah. Kalau ini adalah yang findings daripada kempen anti rasuah ini, jadi menjadi satu masalah lah. Kerana bila sampai ke pilihan raya PRU 15 akan berulang perkara yang sama, kerana isu rasuah mendapat perhatian saja di kawasan bandar, tapi di kawasan kampung ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi isu. Sudah tentu amat membimbangkan. Apa pendapat Dharma? Okey, pertama sekali saya rasa apa yang Kak Yat bagi tahu, saya rasa memang is a very excellent answer lah, kan, kerana kita mendapat satu pandangan yang menyeluruh tentang isu ini. Tapi saya nak menyentuh tentang isu perbezaan pemahaman antara orang masyarakat bandar dan juga masyarakat kampung, kan. Sebab tu itu antara strategi bila kita ingin, atau bagi saya lah sebagai U18, kita ingin melabur dalam anak muda, kerana antara perkara yang saya nak tekankan adalah bila kita tengok apakah trend perangai dan juga movement anak muda adalah ramai anak muda akan meninggalkan kawasan kampung, tapi mereka akan masih mengundi di kawasan kampung, tapi mereka bekerja di kawasan bandar. Kan. Dan maka bagi ramai anak muda di sini, mereka mendapat pendedahan kepada diskusi, mendapat pendedahan tentang naratif dan juga tentang ilmu apa-apa tentang anti rasuah, tentang good governance dan sebagainya. Perkara yang saya rasa ini adalah perkara yang begitu penting, kan. Dan anak muda ini secara idealnya adalah mereka membawa semangat ini, membawa ilmu ini balik ke kampung halaman mereka atau tempat lahir mereka, dan mereka ingin membawa pemimpin baru yang lebih telus, lebih anti rasuah dan lebih berkhidmat pada negara dan bukan saja komuniti setempat. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang bagi saya adalah satu trend yang bagus. Kerana kalau kita tengok apa yang berlaku pada zaman sekarang adalah kalau anda di kawasan luar bandar contohnya, di mana populasi penduduk dia adalah kurang, adalah mudah untuk seseorang ahli politik untuk memberikan 2 ke 500 ringgit ataupun sampai 3,000. Saya dengar 3,000 untuk satu keluarga, kan, atau 3,000 untuk satu rumah panjang contohnya, kan. Ini adalah perkara yang memang berlaku, di mana mereka memberikan jumlah wang tersebut kepada satu komuniti-komuniti yang memang duduk di kawasan setempat, dan mereka tidak memberikan hanya masa pilihan raya, ya. Mereka memberikan sebelum pilihan raya supaya dia tidak menjadi secara jelas satu kesalahan pilihan raya, kan. Mereka buat sebelum pilihan raya, dan saya rasa ini mereka mampu lakukan perkara ini kerana ramai masyarakat di situ, terutama di luar bandar. Pertama, populasi mereka kecil,
maka mereka sebagai ahli politik yang korup ini ada wang yang cukup untuk berikan untuk populasi kecil ini, pertama. Kedua adalah mereka mampu sebab mereka memang duduk di kawasan tersebut. Maka bila kita ada anak muda yang datang dari kawasan bandar, balik ke kampung halaman, mereka tidak begitu terkesan dengan politik wang yang ada di kawasan-kawasan luar bandar. Maka bagi saya untuk kita membawa satu semangat kebangkitan rakyat untuk memastikan bahawa lebih ramai rakyat di luar sana menolak rasuah dan terutamanya menolak pemimpin yang membawa politik wang, membawa politik rasuah. Saya rasa bagi saya lah sebagai UNDI 18, kita perlu melabur dalam anak muda untuk memastikan bahawa anak muda, mahasiswa di universiti, anak muda di luar kekangan universiti, anak muda yang pelbagai jenis kan, tak kisah mereka buat apa, tapi mereka faham apa tanggungjawab mereka dalam membina negara bangsa ini. Kan saya rasa itu adalah perkara yang penting. Dan kedua saya ingin tekankan juga adalah kita juga perlu adanya kesinambungan bukan saja untuk pemimpin politik, kerana kita selalu kutuk pemimpin politik tapi kita tidak banyak fokus kepada penjawat awam kita. Kan, tapi saya nak tekankan bahawa antara isu yang kita hadapi di negara ini, ya kita selalu marah bila ada pemimpin politik korup, tapi kita juga ada isu besar di mana penjawat awam juga melakukan perkara-perkara yang sama. Dan kita juga perlu melihat bahawa adanya pemimpin-pemimpin perniagaan juga yang melakukan perkara sama. Maka ini adalah tiga golongan bisnes, kerajaan, pejabat awam dan juga pemimpin politik yang harus kita tekankan bersama untuk kita mencapai sense of accountability. Kan, untuk kita memastikan bahawa mereka melakukan yang terbaik dan mereka adanya pengawasan dan rakyat melihat okey, bagaimana untuk kita memastikan tiga golongan ini yang memegang tampuk pemerintahan negara, mereka mengikut undang-undang dan mereka melakukan yang terbaik demi negara Malaysia, bukan saja untuk poket mereka. Tarbah, untuk PRU 15, berapakah peratusan pengundi baru untuk kali ini? Ini satu perkara yang saya pun baru belajar baru-baru ni. Ada peningkatan peratusan pengundi yang kira pengundi muda lah kan. Dari sebelum ini untuk pengundi dari yang bawah 40 tahun hanya lebih kurang 40%, tapi selepas pindaan perlembagaan Undi 18 dilaksanakan, sebenarnya secara rasmi dilaksanakan hari ini mengikut SPR, dan maka kita ada 5.8 juta pengundi baru yang masuk ke dalam sistem pilihan raya negara secara rasmi hari ini. Kita akan mendapat secara rasmi pengundi muda, iaitu pengundi bawah 40 tahun adalah 58% of the electorate. Kan, kita jumlah pengundi 58% adalah pengundi muda. Maka kita boleh nampak bahawa anak muda punyai kuasa, anak muda punyai nombor, dan anak muda akan ada pengaruh untuk menjadi kingmaker untuk pilihan raya akan datang. Jika anak muda pandai, jika anak muda mampu berstrategi, dan jika anak muda bersatu dengan komitmen untuk meminta perubahan-perubahan yang ada. Kan, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang kita juga sedang usahakan, bahawa kita mungkin berbeza pandangan dari segi nak jadi liberal ke, konservatif ke, untuk dari segi nak sekular ke, beragama ke, benda macam tu kita boleh berdebat dan tidak bersetuju dan sebagainya kan. Tapi saya rasa perkara asas, kita ada ekonomi yang sihat, gaji yang bermaruah, kita ada sistem yang accountable, yang telus, kita ada anti rasuah. Saya rasa anda tak kisah mana pegangan politik anda, maka pegangan ideologi anda, kita boleh bersetuju tentang perkara ini kan. Dan saya rasa ini adalah perkara yang saya ingin tekankan, dan bersama Rasuah Basters kita harap kita boleh buat engagement dengan anak muda untuk bawa message ini. Tak kisah di mana anda pegangan anda, kita bersetuju bahawa kita anti rasuah. Okey, Yati dan Tharma, saya ingin kembali kepada statistik. Okey. Pada tahun 2017, satu kajian yang dikendalikan oleh Institut Integriti Malaysia telah menunjukkan lebih 35% mahasiswa universiti berpandangan budaya rasuah boleh diterima. Kajian pada tahun 2002 juga menunjukkan findings penemuan yang serupa. Apakah pandangan Yati dan Tharma, dan berdasarkan kajian ini, bagaimanakah kempen kesedaran boleh diperkasakan untuk convince orang muda bahawa daripada peringkat sekolah dan sehingga ke universiti bahawa budaya rasuah tidak dapat diterima? Apakah
kempen kesedaran yang efektif yang boleh kita lakukan? Baik, terima kasih Datuk. Okey, pertama statistik itu boleh menjadi satu lonjakan lah kepada kita untuk kita dapat sebenarnya melihat apa yang perlu kita lakukan. Itu lebih penting. Jadi melihat kepada statistik tersebut, pelbagai tindakan telah diambil oleh pelbagai pihak. Sebagai contoh, kita ada AMAR di IPT, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Kita ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pelbagai pihak sebelum tertubuhnya Rasuah Busters, yang mana saya merasakan bahawa itu adalah satu usaha yang baik. Cuma kami merasakan bahawa kempen kesedaran tersebut perlu lebih digerakkan oleh kesemua pihak dan perlu berterusan, kerana dia tak boleh satu one-sided saja. Yes, true. Kami memang mengalu-alukan ketika undi 18 masuk, ini cara pemikiran orang muda dengan semangat dan sudut pandang yang berbeza, tetapi matlamat tetap sama. Betul. Itu adalah satu perkara yang kami rasa amat kagum, dan walaupun kita tahu bahawa anak muda ni yang macam Tarma adalah dan Tarma dan kumpulan tidak ramai. Mereka adalah kecil saja. Samalah kepimpinan, kita tak boleh ada 2 Perdana Menteri. Jadi itu kita acknowledge. Tetapi kita ada ramai di luar sana anak muda yang boleh mengundi tapi yang mungkin sedang berada dalam proses pembicaraan juvana, yang ada di sekolah-sekolah tahfiz yang mungkin tak tahu pun sebenarnya hak mereka mengundi macam mana ataupun siapa yang patut. They are not well updated tentang apa yang berlaku yang boleh menyebabkan mereka boleh membuat pilihan yang betul. Inilah tugasan kita sebagai rakyat Malaysia. Saya tak nak kata sebagai Rasuah Busters. Rasuah Busters is just a platform untuk rakyat bergabung dan kita boleh share dan kita ketengahkan secara besar-besaran apa yang kita kena buat. Jadi gabungan kami, kita bergerak contohnya dengan beberapa NGO sebelum ini sejak awal penubuhan secara Zoom sebab kita PKP, tapi sehinggalah di Semenanjung dan ke Sabah Sarawak dalam 7-8 session, dan sampai 2 hari lepas saya dijemput di UPSI juga untuk anak muda di IPT faham apa itu rasuah. Soalan-soalan pun mencabar, boleh tahan juga. Jadi memang luar biasa. Dan di peringkat sekolah contohnya macam Datuk sentuh tadi, kita bekerja sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan kita sudah mulakan di Negeri Melaka, di beberapa di sekolah Tamil, Chinese dan juga di sekolah Melayu juga, sebagai satu pilot project bagaimana kesedaran rasuah ini kita boleh mulakan. Mereka datanglah dengan idea, kita kena ada maskot lah supaya budak-budak boleh nampak. Tapi pada permulaan sejarah jujur yang saya katakan, bila kita bermesyuarat, semua rasa macam mana kita nak buat ni? Sistem kita dah macam ni. Melihat kepada wajah guru besar, kepada wajah penolong kanan atau guru yang terlibat kan. Kita minta pengawas sajalah buat benda ni kan. Macam-macam respon kita dapat. Ini cabaran kita nak mengubah budaya. Jadi saya perlu pandangan daripada anak muda seperti Tama, pandangan daripada Datuk Chung Wai dan juga pasukan yang sentiasa bertemu dengan stakeholders yang boleh mendatangkan idea-idea sama ada kita terus execute ataupun kita bankkan dulu idea tersebut kan, supaya anak muda ni ataupun peringkat pembelajaran pendidikan anti rasuah kita dapat communicate berdasarkan kesesuaian kumpulan sasaran. Kalau di peringkat bawah macam mana? Sebab bapak pun banyak juga rasuah anak, dia ada girlfriend ke dia apa dia. Jadi ini perkara realiti, bunga-bunga rasuah itu kalau kita tak slash daripada awal, dia boleh berkembang sampai dia tak boleh identify rasuah tak rasuah. Kan? Dan saya ada orang dan pernah viral saya lihat juga, dia bagi kepada penguatkuasa bayaran kerana dia kata awak kena bayangkan gaji dia hanya berapa. Dia tak sebut dia kena tahan sebab kesalahan yang dia buat. Tiba-tiba justifikasi tu dibuat kerana kalau tak bagi, kesian. And then the whole public boleh bersekumpul menerima jawapan tersebut. Ni challenge. Dan saya rasa persoalan anak muda akan cukup banyak. Sebab you parents kan, datuk nenek kita sekarang yang meletakkan you all boleh ada 2-3 biji rumah. Kita satu pun susah. So why you kata definisi rasuah ni ketat macam ni kan? So let us redefine. Kalau kita susah, kita kena bagi ada kebolehan untuk rasuah. So ini challenge yang memang perlu melalui proses awareness, pendidikan, penggemblengan, idea orang lama,
dan juga of course kita kaitkan dengan local wisdom supaya sesuai dan secara organik perubahan ni kita akan buat dan hasrat Mr. Tharma Pillay juga kita boleh laksanakan bersama-sama. Okey, sebagai kesimpulan, saya ingin mendapat pandangan dari Tharma dan Yati. I will start with Tharma, and then of course the lady has got the last say. Okay, is there hope? Is there hope for Malaysia memandangkan budaya rasuah sudah begitu entrenched, diterima, ditolerate, kadang-kadang dipanggil pun dicakap supaya ditakdirkan, itu yang takuti ni. Is there hope for Malaysia to fight corruption? Tharma and then of course Yati. Bagi saya, asalkan masih ada yang berjuang, masih ada yang tidak putus harapan, masih ada yang committed untuk melawan, kita masih ada harapan. Bagi saya lah. Jangan putus asa, ada harapan lagi. Jangan putus asa lah. Itu adalah yang saya pegang lah kan. Kerana kita dapat nampak kalau kita tengok cerita undi 18 pun, kita budak-budak kecil yang tak ada bantuan, tak ada apa, tak ada we are a bunch of nobodies. Tapi kita mampu lakukan perkara hebat, iaitu meminda perlembagaan negara, kan membawa beberapa juta pengundi baru dalam sistem pengundian demokrasi negara kan. Maka kalau saya rasa bagi saya dalam hidup saya jugalah, saya dapat nampak bahawa golongan kecil, walaupun kita rasa kerdil, kita rasa bahawa kita adalah nobody, kita tak ada kuasa, tapi asalkan kita committed, kita bersemangat dan kita dapat terus melakukan kerja walaupun banyak kekangan yang kita hadapi, saya percaya bahawa kita mampu mencapai at least a little bit of success lah kan. Dan kejayaan kecil itu akan memberi impak yang besar kepada negara, kepada masyarakat dalam jangka masa yang akan datang. Cuma persoalan dia adalah bagaimana untuk kita membawa lebih ramai pemimpin muda, bagaimana untuk kita membawa lebih ramai champions, juara, tak kisah umur berapa, tak kisah dari kaum apa, agama apa, rakyat Malaysia secara keseluruhan, bagaimana untuk kita mencipta juara-juara anti rasuah untuk memperjuangkan isu ini dalam komuniti-komuniti setempat. Kerana kita mungkin kerdil, tapi kalau kita bersatu, saya percaya bahawa suara kita tidak mungkin akan tidak diindahkan dan kita akan didengari. Saya rasa itulah kepercayaan saya dan sebab itu saya terus melakukan kerja yang kita buat. Kadang-kadang dirasa macam tak ada harapan, tapi in the end you keep doing the work dan kita akan berjaya. Terima kasih. Yati? Baik. Saya melihat pertamanya tentunya ada harapan. Ya, kita melihat kepada contoh yang berlaku di Hong Kong, yang berlaku di Indonesia, banyak lagi negara-negara yang sebenarnya Malaysia dalam kedudukan yang jauh lebih baik daripada mereka, tetapi kerana adanya willingness, kehendak. Kehendak ni adalah satu formula untuk political power berubah, untuk rakyat berubah, untuk ayah berubah, ibu berubah, anak berubah, guru berubah, ketua berubah. Jadi willingness tu selagi kita boleh wujudkan, insyaAllah saya yakin bahawa kita ada harapan yang cukup baik untuk negara kita berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Kita tak perlu gopoh sebab kita bercakap tentang budaya yang sudah lama tertanam kepada rakyat Malaysia. Tetapi mungkin sebagai satu formula kita boleh lihat macam mana kita handle COVID. Kita tengok simptom kan. Simptom dahulu. Kalau kita cakna dan kita laksanakan due diligence kita dalam identify simptom kepada sesuatu penyakit, kita akan boleh kekang a bigger spectrum yang mungkin akan berlaku kepada kita, keluarga atau masyarakat kita. Bermakna walaupun simptomnya kecil, kita jangan abaikan. Ini yang kita cuba buat. Kalau buat pada kapasiti, rakyat selalu sebut, kami tak ada power, kita kena itu, kita kena ini. Kita ada power pada kapasiti kita. Akui kuasa yang kita ada. Kalau kuasanya senyum sebagai tanda kita bersetuju bahawa anda bagus kerana mengelakkan rasuah, senyumlah. Sekecil itu. Kalau kita boleh elakkan kawan nak belanja, bagi alasan, lakukan. Pada setiap capacity and space yang kita ada, semua kita gunakan. Kita semua berbeza, walaupun makcik, cleaner ataupun guard dan sebagainya, ada capacity tertentu. Paling kecil, menolak rasuah di dalam diri. Di aura dan suasana keliling takkan mendekatkan kepada kita. And kalau kita mula menolak rasuah ini, the whole universe akan conspire dengan kita supaya harapan untuk negara ini kita boleh laksanakan bersama-sama. Kita boleh merakyatkan negara ini dan kita boleh menegarakan rakyat Malaysia supaya terus berjiwa besar
untuk kita menentang rasuah habis-habisan dan meninggalkan nama yang baik, legasi yang baik untuk negara dan tamadun Malaysia yang kita sayangi. Wow, Yati, you sudah buat saya bersemangat. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tharma Yati kerana meluangkan masa untuk bersama wawancara malam ini. And finally, thank you to all Malaysians kerana mengikuti program ini. Finally, most important, power di bawah tangan kita. The power is in our hands. We can change those who do not conform and those who refuse to fight corruption. The power is in our hands. Yes. So, terima kasih and thank you. Good night, everybody. Good night. Thank you. Night. Thank you so Thanks. much. Take Thank care. you.